Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan lagi pembelajaran kita pada hari ini iaitu membuat Google Form. Menggunakan platform Google Form untuk membuat tugasan kepada murid-murid. Okey, mula-mula sekali kita mesti masuk dulu dia punya aplikasi dia dekat sini. Seterusnya cikgu-cikgu boleh pilih sama ada mana-mana kelas pun tak apa. Janji kelasnya adalah sama ya. Iaitu tahun 6. Okey, contoh tahun 6. Ini contoh tahun 6 ah. Ini contoh tugasan yang telah saya berikan pada 1 April dan juga pada hari inilah petang tadi. Dan kita akan buat menggunakan Google Form. Iaitu ini guna Google Form. Contohnya macam ni. Ini contoh dari satu direct daripada kita punya kelas. Dan satu lagi dia ada link dia. Kalau murid tak boleh klik yang ni, dia akan cuba klik yang satu lagi iaitu daripada link yang saya ambil. Contoh kita cuba penambahan ni menggunakan direct link daripada sini. Ini adalah contoh soalan ya. Dan untuk akses benda ni, kita letakkan kewajipan murid kita menggunakan email address. Markah dekat sini, ini contoh boleh letak gambar, bawah ni boleh buat pilihan jawapan. Dan jangan letak jawapan semua. Betul, kita letaklah sikit jawapan-jawapan yang salah untuk menguji. Dan pastikan murid-murid ni tahu dekat mana dia nak rujuk benda ni. Tengok dekat sini saya dah letak bagi arahan. Rajah ni ada dekat muka surat. Buku teks TMK tu muka surat 15. Okay, ni contohnya ini soalan ni. Bila murid-murid ni dah submit semua, dah selesai, kita akan menerima jawapan ataupun terus menerima markah dan juga kesalahan murid-murid ni kat mana yang dia orang buat. Okay, hari ni kita akan buat benda ni. Okay, kita padan ni dulu. Mula-mula, cikgu klik dekat create. Ambil dekat assignment. Okay, dekat sini cikgu boleh masukkan tajuk yang sesuai yang cikgu boleh dah pilih untuk buat tugasan kepada murid. Itu bagi saya akan cuba buat yang sama macam tadi supaya mudah faham. Okey. Kemudian instruction ni kita boleh letakkan dia sebagai arahan. Atau sila rujuk muka surat mana. TMK muka surat berapa? Contohnya muka surat 15. Okey, kemudian kat sini kita create dia punya form. Ini yang bawah sekali form ni. Ambil form yang bawah sekali. Okey, baik. Ini contoh paparan yang akan keluar. Kita mesti masukkan tajuk yang tadilah penambahan tu. Okey, penambahan apa-apalah. Okey, kemudian arahan yang sama juga boleh guna rujuk muka surat berapa. Kemudian dekat sini kita boleh mulakan dengan soalan pertama kita. Okey, soalan pertama kita mesti ada soalan yang memang kita dah rancang nak buat kat sini. Contohnya saya nak buat soalan yang ada gambar rajah. Saya klik dekat ikon gambar tu, dekat sini ada boleh upload daripada komputer. Ambil daripada komputer, tarik masuk kat sini. Ataupun daripada kamera, tapi komputer saya tak ada kamera. Kalau mana-mana laptop cikgu yang ada kamera, boleh tangkap gambar. Contohnya nak masuk gambar sendiri, muka sendiri pun boleh accesskan kamera ni. Okey, ini daripada URL, maksudnya kita ambil daripada mana-mana website lah. Tapi paling mudah sekali kita ambil dekat Google Image ni.
Kita cari je kat sini. Contoh gambar pertama, washing machine. Washing machine. Kita ambil gambar yang murid-murid kita boleh kenal. Jangan ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Ambil gambar yang mudah dia orang kenal. Jadi kita tak bebankan untuk dia orang. Okey, seterusnya tajuk ni ikut cikgu lah macam mana nak buat. Macam saya akan letaklah ni mesin masuk. Okay, mesin masuk elektronik. Dan macam mana bentuk jawapan, susunan jawapan yang kita nak. Dekat sini ada jawapan pendek yang kena buat karangan sikit ataupun karangan pendek. Boleh buat pilihan jawapan ataupun boleh tanda tik di dalam kotak ataupun pilihan jawapan yang boleh pilih. Ini contohnya kita ambil ni. Checkbox. Checkbox ni macam kita menggunakan kaedah A, B, C, D lah. Mudah. Cikgu boleh faham, murid pun boleh faham. Ini basic ya, basic. Kalau cikgu nak expert lagi, cikgu boleh ikuti kelas-kelas Google Classroom yang lain. Yang memang banyak sekarang ni orang buat. Okay, checkbox ni. Kemudian masukkan jawapan pertama. Contohnya fungsi dia apa? Okay, yang kedua kita letaklah jawapan yang tak betul satu. Kita bagi 4 pilihan. Okey, contohnya macam ni. Baik. Bila dah pilih semua macam ni, macam mana kita nak tahu jawapan ni betul ke tak? Kita nak semak satu-satu, susah kan cikgu? Kalau cikgu ada murid 40 orang, cikgu akan semak 40 kali. Jadi nak memudahkan cara ni, kita klik dekat sini. Ni ada satu tool kat ni, tool setting ni. Cikgu klik dalam ni. Dalam ni, cikgu buat yang tadi yang saya cakap, kita perlu ambil email murid tu. Kita ambil email dia orang supaya kita tahu dia orang guna. Jadi tak adalah orang lain guna email individu. Kita akan menggunakan email yang dibekalkan oleh kementerian. Kemudian responden boleh, dia boleh edit tak? Ataupun dia boleh melihat dia punya hasil kerja dia selepas tu. Ini kita biarkan, kita tak boleh tik. Yang ni biar kita tengok. Okey. Kemudian satu respon je. Jangan cikgu biarkan. Kadang-kadang email yang sama boleh buat 3-4 kali. Biar dia buat sekali saja. Okey, kemudian presentation, kita ambil progress bar. Progress bar dia akan keluar bar kat bawah ni. Kemudian shuffle question order. Ini biasalah, ini kena ada. Kemudian ini last kali cikgu ucap apa? Terima kasih. Terima kasih. Ya, letaklah hashtag apa sikit. Macam saya letak hashtag sikit kat sini. Stay at home. Contohnya, kemudian kita buat jenis quiz. Klik je kat sini. Quiz ni. Kemudian jangan turn on ni. Bila turn on ni, cikgu tak boleh tengok soalan cikgu. Kemudian ini biarkan. Kemudian save. Bila save, cikgu tengok dia keluar ni. Answer key. Bila answer key ni, cikgu klik kat sini. Klik. Berapa markah cikgu nak letak? Sebab ini jawapan betul. Cikgu tik kat jawapan yang betul. Jawapan betul. Contohnya 3
Jawapan ni dah dapat 30 markah. Okey, kat sini 30 markah. Baik, kita dah siap. Klik done. Okey, dah klik done. Pastikan ni isi. Kalau yang tak isi, murid-murid boleh hantar jawapan yang kosong. Okey, ini penting. Bila isi, nanti dia akan naiklah tanda kat sini. Penting, perlu isi. Okey, kemudian tool yang seterusnya, kita nak tambah soalan. Nak tambah soalan, kita klik kat sini. Add question. Nampak? Tambah soalan. Tambah soalan, samalah cikgu akan buat benda yang sama macam tadi. Contohnya, cari gambar. Klik kat image ni. Kemudian type, nak cari apa? Rice cooker. Rice cooker. Rice cooker ada banyak jenis. Rice cooker. Ambil digital rice cooker ni. Kemudian klik insert. Klik insert. Tunggu gambar masuk. Letakkan apa? Nama dia periuk. Nasi digital. Okey, baik. Kemudian kita pilih multiple choice ni. Kita ambil check box. Okey, ambil check box ni. Letaklah jawapan yang tadi yang mana cikgu ni. Korang ada 4 jawapan. Cantik. Biar ada satu yang salah. Bagi murid tu berfikir sikit. Okey, dah. Kemudian pilih lagi apa semua. Dah lah bla bla. Okey, kemudian tambah lagi. Matikanlah apa. Okey, ni saya buat contoh je. Nanti cikgu cuba. Kemudian pilih dekat answer key ni. Yang mana betul. Contohnya ini betul. Baik. Dan ini betul juga ni. Ataupun ini betul. Semua 30 markah. Kalau murid tu jawab betul 30 kita bubuh. Okey, jangan lupa klik done. Contoh dah siap. Dah siap dia ni memang automatik dia save. Cikgu yang risau benda ni cikgu tak boleh keluar ke apa ke. Dia dah save dah. Cikgu cuma contoh cikgu klik send kat sini. Send. Cikgu nak ambil ini email. Cikgu jangan ambil email. Ini jangan kacau biarkan. Cikgu ambil link dia ni. Ambil yang pendek je. Shorten URL. Okay, ambil. Kemudian copy. Dah tutup. Ni dah siap semua ni. Right. Maka dah tutup dah. Dah ada dalam ni. Kemudian cikgu pilih kelas mana. Kalau kat sini cikgu dah daftar ada 6 kelas. Cikgu tik je. Contohnya saya tik. Banyak lagi nanti. Kemudian all student. Markah. Markah penuh dia. Tadi bawah 30-30 jadi 60. Kemudian due date dia kita ambil 14 April. Hari last. Masa pukul 12 malam tu lah. Kemudian dah. Topik tak payah, rubrik tak payah. Okay, semua ini je. Kemudian dah siap. Yang tadi kita copy dia punya link tu kita masuk dekat add. Masuk pilih dekat link. Kemudian paste dekat sini. Dah, kita ada 2. Dia ada 2 pilihan. Sama dia klik kat sini ataupun kat sini murid-murid kita. Dah siap semua. Dia automatic save. Cikgu klik dekat assign. Assigning ni kemudian dia akan masuk dalam tugasan murid-murid. Dah menambah satu lagi penambahan. Ni yang kita buat kemudian tadi. Nampak huruf besar huruf kecil ni. Okey, baik. Setakat itu saja untuk cikgu review macam mana nak buat tugasan online kepada murid. Itu simple, paling simple sekali. Sebelum kita pergi yang lebih-lebih mencabar lagi macam mana nak buat soalan. Kita tak perlu pening kepala, kita tak perlu stres, kita buat yang mana kita mampu. Okey, baik cikgu, selamat maju jaya dan minta maaf yang mana kurang. Kalau ada masalah boleh hubungi dengan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.